Baik, so sekarang ni kita pergi kepada graph of a functions. Most common method of representing function is by a graph. Okay, so biasanya kita lukis graph. Kita jaranglah guna algebraic method. Kemudian yang kamu kena tahu adalah kalau horizontal axis ataupun y axis yang melintang tu, biasanya itu adalah domain. Okay, tempat kita cari domain. Dan kalau vertical axis, y axis ni yang menegak ni, biasanya tempat kita cari range. So some basic functions yang kamu akan belajar, yang pertama adalah constant, yang kedua adalah linear, quadratic, cubic, reciprocal, square root, piecewise and absolute value functions. Jadi untuk lukis graph saya akan gunakan teknik transformation. Okay, transformation ini bagi saya lagi mudah untuk sketch graph. So kita pergi kepada example. So kalau kita tengok dekat nota kamu akan ada constant function, linear, quadratic, cubic and so on. So saya akan bagi saya punya nota sendiri. So start daripada minit ni kamu akan salin apa yang saya tulis. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada constant function. Dia punya function, basic function dia adalah macam ni, fx equals to a adalah constant ataupun y equals to a. So let's say contohnya kalau saya ada y equals to 3. Okay, so kita nak sketch. Macam mana mau sketch? Baik, y equals to 3. Ini mesti label x dengan y. So y equals to 3. Baik, kita tengok dulu y equals to 3 kat sini. Kemudian kita akan buat saja garis lurus. So itu adalah kita punya graph. Kemudian kita akan always diminta cari domain dan range. Baik, cara untuk cari domain dan range adalah kita tengok domain ni adalah dekat x axis dan range ni adalah dekat y axis, cara cari dia. So untuk x axis, kamu tengok kita punya graph ni. Okay, dia daripada mana ke mana? X axis Okay. So ini yang x axis ni, okay, daripada negative infinity sampai infinity, itu adalah dia punya domain. Kemudian range dia. Okay, range dia kita akan tengok yang menegak, yang horizontal. So kalau kita tengok dia hanya stay dekat 3. So range dia adalah 3 saja. Okay, baik, domain dengan range ni kamu akan lebih faham bila kita tengok lagi banyak contoh lepas ni dengan function-function yang lain. Baik, saya bagi contoh lain, katakan x sama dengan negative 1. So, kita akan sketch. Buat kamu punya x axis dan y axis. Kemudian x sama dengan negative 1 kat mana? Dekat sini, negative 1. Kemudian kita akan buat garis menegak. So, inilah kita punya graph untuk x sama dengan negative 1. Kemudian kita akan diminta cari domain dan range. So, apa domain dia? Domain dia kita akan tengok pada x axis. So, kalau kita tengok kat sini, ini sahaja. Okay, dia adalah negative 1 sahaja dia punya domain. Tetapi dia punya range, kalau kita tengok yang menegak ni, daripada negative infinity sampai infinity. So, kita akan salin negative infinity sampai infinity. Itu adalah dia punya range. So, bagi constant function ini sahaja dia punya example dan dia punya solution. Baik, so sebelum saya pergi kepada linear functions, saya nak kamu pause video ni dan salin kita punya basic transformation, iaitu daripada nombor 1 sampai nombor 6 ni. Dan kamu kena baca. Okay, so saya terangkan sikit. Kalau y sama dengan negatif, negatif ni di luar function. Okay, negatif ni di luar function. So, kamu akan reflect ataupun flip the graph at x axis. Kalau negatif tu di dalam function, kita akan reflect the graph at y axis. So, saya akan tulis balik. Kalau negatif di luar, okay, kita akan reflect pada x axis. Kalau negatif di dalam function, nanti kita akan tengok apa masuk dalam function tu. Kita akan reflect the graph at y axis. Kemudian kalau kita ada y sama dengan fx, function tu tambah dengan c, ada satu constant, kita akan shift the whole graph tu c units up. Okay, nanti kita akan tengok macam mana. Kalau fx minus c, dia akan shift the graph c units down. Okay, kemudian kalau dalam function tu dia ada tambah c, okay, ini dia akan jadi shift the graph c units to the left.
Okey, jangan keliru sebab ini plus kan. So dia sebenarnya adalah x plus c sama dengan kosong. So dia akan jadi x equals to negative c. So bila negatif ni, ini maksud dia pergi ke kiri. Okey, terbalik dengan x minus c, dia akan shift the graph c units to the right. So ke-6 ni kamu kena hafal buat pertama kali, tapi selepas kamu dah banyak buat latihan, kamu akan ingat sendiri nanti. Baik, kalau kamu nampak satu-satu graf, kita akan check shifting yang pertama dan yang kedua dulu, iaitu negatif. Okey, kita akan buat yang negatif dulu, barulah yang lain ni, yang 4 lagi ni. Okey, so tolong pause dan salin balik sebab kita akan guna benda ni. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada linear function. Linear function, dia punya basic function dia, yang ni kamu kena tahu. Basic function dia adalah y sama dengan x. Kemudian yang kamu kena tahu adalah basic graph dia adalah sama dengan dia adalah macam ni. Ini x, ini y, dia adalah macam ni. So untuk semua function kamu kena tahu yang pertama basic function macam mana dan basic graph dia macam mana. So basic graph dia adalah macam ni. Okay, straight line sahaja. So sekarang ni kita pergi kepada example yang pertama untuk linear function. Baik, so katakan kamu ada y sama dengan 3x tambah 4. So kita compare dengan kita punya basic transformation yang 6 tadi tu. So ini akan jadi y sama dengan x plus c. Yang 3 ni tak ada apa-apa efek pun. Okey, cuma kita nak tengok yang ini adalah positif, tak ada negatif kat sini. Yang ini plus c. Okey, plus c dia adalah positif 4. So kalau kita tengok plus c di sini, dia akan shift the graph c units up. Baik, so asal dia adalah macam ni. Okey, basic graph dia adalah macam ni, x, y. So dia akan straight macam tu. Ini adalah y sama dengan x. So kalau 3x plus 4, dia akan naik 4 unit ke atas. So, ini 4 unit. Katakan 4 unit kat sini. So, ini adalah 4. So, graf yang baru dia adalah macam ni. Okay, so ini adalah y sama dengan 3x plus 4. Boleh ke? So, jawapan kita untuk graf ni adalah macam ni. Okay. So ini adalah graf y equals to 3x plus 4. Baik, kemudian intercept dia. Kita ada intercept kat sini. Ini adalah y intercept, ini adalah x intercept. So kita kena cari nilai dia. Okey, x intercept adalah apabila y sama dengan kosong. So kita ada y sama dengan 3x plus 4. Y sama dengan kosong maksudnya macam ni. Kemudian kita cari nilai x tu. So 3x adalah sama dengan 4, negatif 4. X adalah sama dengan negatif 4/3, meaning that dekat sini adalah negatif 4/3. Kemudian dia punya y-intercept. Y-intercept adalah apabila x sama dengan kosong. So kita ada equation kita y equals to 3x plus 4. So bila x sama dengan kosong, kita akan dapat y sama dengan 4. So y sama dengan 4 adalah dekat sini. Kemudian macam biasa kita akan diminta untuk cari domain dan juga range. Okey, so tengok kita punya graph. Okey, untuk domain kita akan tengok yang x-axis. Okey, so tengok dekat graph ni, hujung dia dekat mana? Dia akan always pergi kepada negative infinity. Kemudian dekat hujung sini, okey, x-axis, ini adalah domain. So hujung sekali adalah negative infinity, hujung sini adalah infinity. Kemudian kita punya range. So range kita tengok yang horizontal dia. Bawah sekali ni apa? Bawah sekali ni adalah negative infinity. Atas sekali ni apa? Dia adalah infinity. So ingat, untuk cari domain kita tengok apa yang paling kiri. Okey, nilai apa yang paling kiri, kemudian nilai apa yang paling kanan sekali. Kemudian untuk range, yang mana paling bawah, nilai apa yang paling bawah sekali. Kemudian nilai apa yang paling atas sekali. Okey, itulah cara cari domain dan range. Baik, kita pergi kepada satu lagi example, iaitu katakan y sama dengan negative 2x plus 5.
So sekarang ni kita compare. Okay, Y adalah sama dengan X plus C. Kemudian kalau perasan kat depan ni ada negatif. Kemudian ini C adalah sama dengan 5. Baik, ini adalah contoh C di luar function. Okay, C di luar function. So kita ada apa? Kita akan flip dia. Okay, ingat kalau ada negatif, buat negatif dulu. So kita akan flip the graph at x-axis. Kemudian selepas tu kita akan shift the whole graph 5 units up. Okay, so asal dia adalah macam ni. X, Y, asal dia adalah macam ni. Kemudian bila flip at x-axis, maksud saya adalah anggapkan ini cermin. Okay, kemudian kamu flip dia. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Okay, ini adalah graf Y equals to negative X. Kemudian dia naik 5 unit. So bila naik 5 unit, dia akan jadi, okay, ini 5 unit, katakan 5 unit. So dia akan jadi macam ni. Okay, so ini adalah graf Y equals to negative X plus 5. Baik, nombor 2 tu macam mana? Nombor 2 tak ada efek pun bagi bentuk graf. Okay, nombor 2 tak ada efek bagi bentuk graf. So kita punya graf sekarang adalah bentuk macam ni. Okay, so ini adalah graf Y equals to negative 2X plus 5. So apa yang saya dah buat, yang pertama adalah saya flipkan dia dulu. Yang kedua, saya naikkan dia 5 unit ke atas. Okay, kemudian ada x-intercept dan y-intercept ke tidak? Ada. Ini y-intercept, ini x-intercept. So macam mana mau cari? So x-intercept adalah apabila y sama dengan 0. So kita ada y equals to negative 2x plus 5. So ini 0, negative 2x plus 5. So kita ada 2x equals to 5. So x equals to 5 over 2. So x-intercept kita adalah 5/2. Logik lah, ini positif sebab dia berada di bahagian sini kan, positif x-axis. Kemudian untuk y-intercept, okay, y-intercept adalah apabila x sama dengan 0. So kita ada equation y equals to negative x plus 5. So x equals to 0, dia akan jadi macam ni. So y sama dengan 5. So logik ke tidak dia berada di sini? Logik. Kemudian domain dengan range. Baik, domain. Domain kita akan tengok x-axis. So apa nilai yang paling kiri sekali? Okey, nilai yang paling kiri sekali adalah negative infinity. Nilai yang paling kanan sekali adalah positive infinity. So selesai kita punya domain. Baik, untuk range. Untuk range kita akan tengok di bahagian vertical. So apa yang paling bawah sekali? Okey, bagi kita punya graf ni, apa yang paling bawah sekali ni? Dia adalah negative infinity. Apa yang paling atas kali ni? So dia adalah positive infinity. So kita dah dapat domain dan range. Okey, untuk contoh yang ketiga, soalan sama, cumanya dia ada bagi range untuk x-axis ni. Maksudnya dia mahu graf. Okey, graf kita ni mesti berada di antara negatif 1 tidak termasuk dan 4 termasuk. So macam mana nak buat? Baik, kalau macam ni, cara dia senang saja. Kamu cari dia punya endpoint. Kemudian yang kedua, lukis sahaja basic graph. Lukis basic graph. Kalau linear, dia adalah straight line. So kita hanya lukis straight line sahaja. Okey, sebab kita tahu kalau linear dia straight line. Okey, ini adalah linear. So lukis sahaja straight line. Baik, so yang pertama kita akan cari endpoint. Apa maksud saya dengan endpoint? Ni hujung ni. Okay, so meaning that kita ada equation y sama dengan negative 2x plus 5. So when x equals to negative 1, y adalah sama dengan negative 2 times negative 1 plus 5. So ini adalah sama dengan 7. When x equals to 4, y is equals to negative 2 times 4 plus 5. So ini adalah sama dengan negative 3. So sekarang ni kita akan plotkan. Okay, kita ada koordinat kita di sini adalah negatif 1, negatif 1, 7. Ini koordinat. Dan juga 4, negatif 3. Koordinat. Okay, so saya akan lukis kita punya koordinat. Okay, ini X, ini Y. Jangan lupa label.
Baik, negatif 1, 7 di mana? Baik, ini kita lakar saja. Ini negatif 1, ini 7. So, kita punya koordinat adalah dekat sini. Tetapi, kalau kita tengok dekat X ni, dekat negatif 1 ni, dia not included. So, kita akan buat not included kat situ. Okay. Kemudian, koordinat yang seterusnya adalah 4, negatif 3. So, sini 4, katakan negatif 3 kat sini. Kemudian 43 dekat sini, baik. Dia included ke tidak dekat sini? So, kalau kita tengok, dia adalah included. So, kita akan lukis bulat penuh. Kemudian ini adalah graf linear. Linear adalah straight line saja. So, kamu sambung saja dua titik ni. Okay. Dia punya x-intercept dengan y-intercept still sama dengan yang kita dah cari. Iaitu, kalau kita tengok kat sini, ini adalah 5, sini adalah 5/2. So, kalau kita tengok logik, okay, 5 lagi kecil daripada 7, betul? Ini 5/2, 2.5 lagi kecil daripada 4. So, logik kita punya graf. Okay, kemudian kita akan cari dia punya domain and range. Okay, domain and range. So, kita tengok domain adalah, kita tengok dia punya horizontal. So, nilai apa yang paling kiri sekali? So, kalau kita tengok dekat sini kan. So, itu adalah negatif 1 dan dia adalah not included. Kemudian nilai apa yang paling kanan sekali? Iaitu di sini. So, itu adalah 4 dan dia adalah included. Kemudian range. Range kita akan tengok vertical. So, apa nilai yang paling bawah sekali? So, nilai yang paling bawah sekali adalah negatif 3 dan ia adalah included. Apa nilai yang paling atas sekali? So, dia adalah 7. Okey, 7 dan 7 tu adalah not included. So, ini adalah domain dan range dia. Okey, so selesai untuk constant dan linear function. Kuadratik saya akan cover pada next video. Itu sahaja. Thank you guys.